laula ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni kita nak tengok surah yang ke-58, surah Mujadilah. Dan surah yang ke-58 ini, thank you, buka. Surah yang ke-58 ini, kejap, surah sebelumnya, surah apa ya? 58. Surah sebelumnya, surah Hadid. Dan selepasnya, suratul Hasyar. Okay, basically, surah Mujadilah ini terletak surah kedua dalam jujukan surah-surah Musabbihat. Surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Dan di dalamnya dalam jujukan surah-surah yang dimulakan dengan tasbih ini ada gesaan penting ataupun panduan penting bagaimana orang beriman itu dikira sebagai bertasbih kepada Allah melalui perbuatan. Dikira bertasbih kepada Allah melalui perbuatan. Sebab tasbih ini maksudnya kan menyucikan Allah. Menyucikan Allah, memastikan kedudukan Allah itu kekal tinggi di hati kita, dan menafikan sebarang bentuk ayat ataupun perkara yang menjadikan nama Allah itu rendah. Tasbih bukan sahaja bermain di bibir untuk diungkapkan subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, bukan hanya itu, tetapi perlu ditunjulkan melalui perbuatan, melalui tindakan. Salah satunya ialah bagaimana kesungguhan kita untuk mematuhi arahan-arahan, perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kesungguhan kita untuk mematuhi arahan-arahan dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada suratul Hadid nanti sampai ke surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, surah-surah ini disulami dengan lafaz tasbih, So kita nak lihat surah Mujadilah atau Mujadalah, surah yang ke-58, Dan surah ini ada 22 ayat dan kita boleh bahagikan kepada 7 section ataupun 7 bilik lah kot. 7 section ataupun 7 bilik ataupun 7 bahagian. 7 bahagian. Bahagian pertama daripada ayat pertama hingga ayat keempat. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, satu ayat kelima. Bahagian ketiga, juga satu ayat ke-6. Bahagian ketiga. Bahagian keempat dari ayat 7 hingga 13. Itu bahagian keempat. Daripada ayat 7 ni hingga 13. Bahagian keempat. Bahagian kelima dari ayat 14 hingga 19. 14 hingga 19. Itu bahagian kelima. Bahagian keenam, 20 dan 21.
bahagian ke-6 20 dan 21. Manakala bahagian ke-7 satu ayat yang terakhir 22. Ayat 22. So nanti perinciannya kita akan lihat. Perinciannya kita akan lihat. Untuk kita lalui satu demi satu ayat, itu hampir mustahil lah. Hampir mustahil sebab setiap ayat ini dia memiliki latar belakang yang besar, yang panjang. Cumanya diharap melalui penerangan pembahagian itu kita dapat sekurang-kurangnya big view ataupun bird view, pandangan daripada atas bagaimana surah Mujadilah ini perlu dilihat dan diperhatikan. Okey. Latar belakang surah ini, bagaimana surah ini boleh turun ataupun asbabun nuzulnya, terutamanya ayat pertama sampai ayat keempat, ia berkaitan dengan satu aduan yang diterima oleh Nabi SAW daripada seorang sahabiah. Dan perlu diingat surah ini surah Madaniyah, berlaku selepas hijrah. Surah Madaniyah berlaku selepas hijrah. Dan ada beza sebenarnya perempuan-perempuan Mekah dengan perempuan Madinah. Ada beza perempuan Mekah dengan perempuan Madinah. Beza yang ketara ialah perempuan Mekah, mereka lebih lebih suka ikut, patuh dan taat. Lebih suka ikut, patuh dan taat. Terutamanya cakap suami. Tapi perempuan Madinah, yang ni komentar dari Omar. Perempuan Madinah, dia kata, perempuan Madinah lebih berdikari, lebih outspoken. Lebih ke hadapan untuk menuntut hak. Menuntut hak dari yang berhak. Tu beza perempuan Mekah dan perempuan Madinah. Dan kata-kata Umar tu nanti tuan-puan boleh jumpa sewaktu penjelasan surah Tahrim, surah Tahrim. Di situ ada kisah yang melibatkan keluarga Umar, Dan komentar dia pada Nabi begitulah. Dia kata beza perempuan Mekah dan perempuan Madinah ni, kalau perempuan Mekah ni lebih tunduk dan taat, tapi kalau perempuan Madinah ni mereka lebih berdikari, semacam tu, lebih berdikari. Tidaklah kata perempuan Madinah tak tunduk dan taat, tapi mereka lebih terkehadapan untuk menuntut hak, semacam tu, lebih berani. So kisah ini tentang seorang wanita Ansar yang mengikut adat Arab jahiliyah. Dia diziharkan oleh suami. Wanita ini namanya Khawlah binti Sa'labah, diziharkan oleh suami. Apa itu zihar? Menurut pejabat mufti wilayah, nanti tuan-tuan boleh rujuklah. Zihar adalah tentang perkataan seorang suami terhadap isterinya, engkau seperti belakang ibuku. Tu perkataan suami yang menyamakan isterinya dengan seseorang yang haram bagi suami itu mendekati dan bergaul, macam tu. Perkataan suami kepada isteri dia dalam bentuk menisbahkan dia, menyamakan dia dengan wanita-wanita yang haram dikahwini. So dari segi istilah, zihar ditakrifkan sebagai kata-kata suami menyamakan isteri yang belum tertalak secara kekal bain dengan wanita yang mahram, muabbad, mahram selamanya. Itu pengertian zihar. So apa yang berlaku, wanita ini diziharkan oleh suami
sewaktu mereka sedang bergaduh. Sewaktu mereka sedang bergaduh. Lalu selepas reda, kan waktu gaduh tu suami dia keluar. Bila bila balik, bila balik, suami dia nak minta untuk bersama. Suami dia minta untuk bersama. Tapi isteri dia kata, no, tak boleh. Kita takkan boleh bersama sampailah aku dapat keputusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia dapat keputusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan isteri yang dizihar ni. Cuba bayangkan tuan-tuan, waktu itu penduduk Madinah ramai dan yang berumah tangga juga ramai. Dan bayangkan dalam banyak-banyak kes rumah tangga yang berlaku, Allah angkat kes ini sebagai kes tadi, dimasukkan dalam Quran agar kita baca dan kita tekuni dalam-dalam. Sebab kes yang berlaku ini, dia bukan hanya sekitar tentang zihar. Dia bukan sekitar tentang zihar, tapi dia lebih hebat daripada itu. Kes zihar ini hanya permukaan. Zihar ini hanya permukaan. Tetapi yang lebih dahsyat ialah apa yang berada di belakang itu. Okay. So, dia pun report pada Nabi. Tapi sebelum itu, menurut Khawlah, dia kata suami dia paksa juga. Untuk rekod, mereka laki bini adalah pasangan yang telah lama berkahwin dan kedua-dua ni sudah tua. Cuma Khawlah dia kata dia baru menopause. Khawlah dia kata dia baru menopause. So suami dia sudah tua. Lalu bila dia minta pada Khawlah tak diberi, suami dia yang nama dia Aus memaksa dan cuba menindas Khawlah. Namun kerana kederat tuanya, Khawlah berjaya meloloskan diri dan keluar tergesa-gesa dari rumah dan sempat pinjam pakaian atau mungkin tudung ke atau mungkin hijab daripada jiran sebelah, lantas pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu latar belakang dia. So dia memang nak tahu letak duduknya diri dia masih sah seorang isteri atau telah berpisah daripada suami. Sebab mengikut adat masyarakat Arab, bila kalimah zihar itu dinyatakan, dia seolah-olah suami sudah tidak mahu pada isteri, mahu menggantungnya tanpa tali. Jadi Khawlah nak tahu, dia kena cerai ke tak? Khawlah nak tahu dia punya hubungan tu macam mana? Kena cerai atau tidak? Okey. So bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khawlah mengadu dan cerita pada Nabi. Cerita pada Nabi. Adakah kena ikut adat resam Arab ketika itu atau bagaimana? Apa keputusan Nabi? Dan hadis daripada Aisyah, waktu Khawlah jumpa Nabi tu, Aisyah berada bersama. Lalu sekarang ni kita nak lihat bagaimana Aisyah meriwayatkan ataupun bagaimana cerita itu dari sudut pandang Aisyah. So dia kata, Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sungguh aku pernah mendengar ucapan Khawlah binti Sa'labah. Hanya saja sebahagiannya tidak terdengar olehku. Dia dengar sebahagian dan sebahagian lagi tak terdengar. So ketika dia mengeluhkan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
So saat itu beliau berkata, wahai Rasulullah, suamiku telah memakan masa mudaku dan aku menaburkan perutku untuknya. Nah, maksudnya dia dah berkahwin lama. Daripada dia muda sampailah dia tua. Dan dia sanggup taburkan perut dia, maksudnya melahirkan ramai anak daripada perut dia. Itu bahasa orang Arab tu lah. Kan apa nama, isteri itu ladang bagi suami. So dia punya bahasa kiasannya pada Nabi, suamiku telah memakan masa mudaku dan aku menaburkan perutku untuknya. Akan tetapi ketika umurku semakin tua dan aku tidak mampu lagi melahirkan anak, dia pun menziharku. So kita dah dapat agak dah latar belakang dia punya perkahwinan ni macam mana. Kerana dia dah tua, tak mampu nak lahirkan anak, dia pun menziharkanku. Dan kemudian dia kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Bila Aisyah kata dia dengar hanya sebahagian dan sebahagian lagi tidak terdengar, dalam hadis ini tidak menyatakan bagaimana Nabi respon terhadap apa nama aduan Khawlah ni. Cuma dalam hadis yang lain, dalam hadis Khawlah sendiri, Nabi kata wahyu belum turun. Jadi aku anggap engkau telah pun diharam bagimu. Nabi cakap macam tu. Wahyu belum turun. Namun bagi aku menganggap dia ni seolah-olah tertalak ataupun engkau haram bagi dia. Semacam tu. Sebab dah dizihar, Nabi punya option, Nabi punya pandangan, engkau telah tertalak. Engkau telah haram bagi dia. Tapi Khawlah, dia tak puas hati. Khawlah, ni sifat apa nama perempuan Madinah. Dia tak puas hati dengan jawapan tu. Dia keep arguing Nabi. Dia tetap jidal pada Nabi. Dia persoal keputusan Nabi. Dia kata dia tak sebut talak ya Rasulullah. Dia tak sebut talak ya Rasulullah. Nabi kekal dengan keputusan dia. Bagi aku, dia haram bagimu. Tapi dia tak sebut talak. Kemudian Khawlah tidak hanya berhenti di situ. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada anak. Dan kalaulah kami bercerai, dan anak itu diserahkan kepada dia, aku khawatir anak aku akan mati. Sebab suami aku tak tahu nak jaga anak. Itu alasan pertama. Kemudian Nabi tetap dengan pendirian dia. Nabi kata, bagi aku, dia haram bagimu. Maksudnya, pisah, talak. Khawlah datangkan lagi alasan kedua. Ya Rasulullah, kalau anak itu berada di bawah jagaan aku, setelah kami berpisah, aku yang kena jaga anak, aku khawatir kami akan mati kelaparan. Sebab dia suri rumah, tak boleh nak bekerja, kena jaga anak, mati kelaparan. Dan Nabi tetap dengan keputusan dia. Nabi tetap dengan keputusan dia. So, kerana itu, Khawlah terus menerus berdoa, mohon pada Nabi, sehinggalah dia menyatakan, dia berdoa pada Allah, ya Allah, bantulah aku merayu padamu, bantulah aku. Engkau letaklah wahyumu di mulut Nabimu ini supaya datangkan keputusan buat aku. Kita mampu berdoa macam tu. Kita dalam keadaan desperate, jumpa dengan Nabi,
Harapkan jawapan yang kita nak daripada Nabi, tapi tak dapat. Terus kita doa pada Allah, ya Allah, bantulah aku, datangkan wahyumu melalui mulut Nabimu agar aku dapat keputusan. Tapi Nabi tetap dengan jawapan baginda. Sehinggalah khaulah berpaling nak beredar, turun wahyu pada Nabi. Khaulah nak beredar, turun wahyu pada Nabi. Nabi panggil dan Nabi bacakan 4 ayat pertama surah Mujadilah. Ui, dahsyat tuan-tuan. Ui, dahsyat. Dia benar-benar mahu keputusan dari Nabi, dan dia tidak hanya berpada keputusan yang Nabi keluarkan. Dia nak keputusan yang sebenar. Tu level khaulah. Level khaulah. Itu benar VVIP. Benar VVIP. So, banyak benda yang kita boleh belajar daripada peristiwa ni. Banyak benda, sangat banyak benda yang kita boleh belajar daripada peristiwa ini. Dan antara karakter ataupun sifat sikap khaulah yang kita boleh lihat ialah, pertama, dia tidak hanya berpada dan menganggap adat masyarakat sebagai ajaran yang tak boleh diubah. Kadang-kadang kita bila dikata ini adat resam kita, kita terus mengalah. Dia tidak berpada dengan menganggap adat masyarakat sebagai ajaran Islam. Suatu yang tidak boleh diubah. Sebab dia nak tahu perbezaan antara lafaz zihar dan talak. Dia kekal stick pada pengetahuan agama dia. Sebab bagi dia, suami dia tak lafazkan talak. Jadi kenapa Nabi perlu kata, aku haram bagi suamiku? Kan itu poin utamanya. So, cara dia berfikir kritis. Dia, walaupun keluar daripada mulut Nabi, dia tidak mudah-mudah sebab belum ada wahyu. Belum ada wahyu tu. Dan wahyu yang dimaksudkan ialah Quran. Gitu. Kemudian, walaupun keluarga dia tu, kalau kita lihat daripada penceritaan dia, dia kata, kerana suamiku sudah tak nak, kan aku tak boleh nak melahirkan. Dia macam ada bibit-bibit kecewa terhadap dia punya perkahwinan, tapi dia masih lagi berusaha untuk mempertahankan keluarga dia. Tuan-puan, untuk wanita tampil ceritakan masalah rumah tangga, itu usaha besar. Sebab perkahwinan ini yang lelaki dipanggil sebagai muhsan, yang wanita dipanggil sebagai muhsanat. Muhsanat ni, kata akar dia apa? Hisan ni castle, kubu ataupun benteng, suatu tempat yang kita rasa selamat di dalamnya. Itu muhsan. Jadi untuk wanita seperti ini, dia keluar daripada zon selamat dia, zon selesa dia. Cerita tentang masalah rumah tangga kepada Nabi itu memerlukan keinginan, keberanian yang bukan sedikit. Berapa ramai wanita yang sanggup bertahan, tak nak cerita apa-apa, tak nak mengadu apa-apa, sebab dia rasa
takut buka aib, sebab dia rasa masih nak beri peluang, sebab dia fikirkan tentang anak-anak, sebab dia takut tentang masa depan dia bagaimana. Ramai yang begitu. Tapi dia sanggup tampil. Malah dia bukan sekadar pertahankan keluarga, tapi dia mengiktiraf peranan suami dia. Dia sendiri akui, kalau kami berpisah, anak kami tak terjaga. Kalau kami berpisah, anak kami tak terjaga. Walaupun berlaku pergolakan dalam rumah tangga dia, tapi dia tetap iktiraf suami dia. Wah, kan? Hebat. Khawlah. Dia nak di pihak. Satu dia disebut pada Nabi, innali soibatun sigar. Dia kata, aku ada anak-anak kecil. Kalau aku bagi suami aku yang jaga, habis budak tu. Dan kalau aku jaga seorang-seorang pula, kelaparan pula diorang ni. Diorang akan mati kelaparan. Dan apapun, suami aku tu tetap ayah kepada anak aku. Dan dia merupakan insan yang aku sayang. Itu kasih sayang wanita tu, bergolak macam mana pun rumah tangga, dia masih lagi menyimpan perasaan dan masih lagi tidak mahu melepaskan. Tu level khawlah. Kemudian apa lagi kita boleh belajar? Khawlah, dia bukan sahaja tahu hak dia, tapi dia berani suarakan. Dia berani suarakan. Dan Quran merakamkan sikap dia ni jujur dan berani untuk bersuara. Dan tujadiluka, berjidal denganmu wahai Muhammad. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab kita ada perkataan perbualan. Perbualan ini ada beberapa bentuk perkataan. Antaranya hiwar. Hiwar dalam surah Kahfi. Kan pemilik dua kebun dengan kawan dia tu, tu dalam bentuk hiwar. Cuma hiwar perbualan ini dia dalam bentuk ada satu orang yang dominan dan satu orang yang dibawa berbual. Yang dominan ni dia akan cerita tentang yuhawiruhu, kan. Dia akan cerita tentang apa yang dia nak cerita. Dia dominan. Dia menguasai perbualan tu. Tapi jidal sama level. Jidal ni sama level. Allah gambarkan Khawlah bercakap dengan Nabi pada anak tangga yang sama. Pada anak tangga yang sama. Dan bila Khawlah tunjukkan keberanian dia, dia memilih untuk tidak pendam. Dan dalam masa yang sama, dia juga tidak dihalang untuk bersuara. Nabi tak pernah kata, "Hey, diam kau, terima aku punya keputusan." Tak ada. Nabi terus saja stick pada keputusan pertama. Aku rasa kau begini. Didatangkan pula jawab argument. Aku rasa engkau tetap begini. Sehinggalah turun wahyu. Dan peristiwa ini juga menggambarkan bagaimana Nabi kekal pada sikap baginda. Baginda tidak akan buat apa-apa keputusan hukum baru, melainkan bila Allah datangkan arahan. Itu bentuk bentuk siddiq Nabi tu. Bentuk kejujuran Nabi. Kadang kita kalau didesak 2-3 kali daripada orang yang sama, dia tak nak juga dengar kita punya penjelasan. Kita ada tendensi untuk, okeylah, kau nak macam mana? Nabi tetap pada pendirian dia. Tak berubah. Sehinggalah Allah putuskan hukum yang baru. Okey. Dan Khawlah pula
kita tidak melihat dia, Allah tidak melihat dia sebagai wanita yang celupar depan Nabi. Walaupun dia datangkan, dia jawab apa yang Nabi beri, dia jawab keputusan Nabi, namun dia bukan sekadar melontarkan aduan, tetapi Khawlah dia bawa penjelasan dan justifikasi. Kita akan berani kalau kita tahu apa yang kita sedang buat. Kita akan jadi berani kalau kita ada penjelasan dan justifikasi. Kerana itu Quran sifatnya, sifat Quran itu antara lain ialah al-mujadalah, ada isi penghujahan. So kalau kita berdiri di atas kebenaran tanpa hujah yang benar, lambat laun kita akan tewas. Namun, pernah kita lihat Nabi tewas? Tak. Sebab di sisi Nabi ada hujah, ada mujadalah dari Quran. Ada penjelasan dan justifikasi tersendiri. Seterusnya, apa lagi tentang Khawlah? Bila dia cuba dan cuba dan cuba, datangkan justifikasi, datangkan penjelasan, dia tetap jumpa jawapan yang sama. Dia tetap jumpa jawapan yang sama. Khawlah akhirnya tukar cara meletakkan penyerahan pada Allah. So dia bukan sahaja bersoal jawab dengan Nabi nak dapatkan hukum, tapi akhirnya beliau berdoa mohon Allah pandu. Mohon Allah pandu. Sebab apa yang dia buat nak selamatkan keluarga dia, hak dia, dan anak-anak dia masih kecil. Dan dia sedar dia tidak akan pernah kecewa dan takkan pernah putus asa pada Allah. Nah, itu penting tu. Dia tidak akan menghadapi morally down, Kak. Cuma bila sebut tentang aduan, bercakap ni tuan-puan, ada beza yang cukup ketara antara lelaki dan perempuan. Terutamanya bagaimana kita nak memahami hadis Nabi tentang neraka banyak dipenuhi oleh wanita kerana kesalahan mulut. Kan salah satu bentuk ialah melawan cakap. Bentuk-bentuk macam tu. So, bagaimana kita nak memahamkan audiens atau diri kita tentang hadis Nabi tu? Hadis tu kontroversi. Sebut pada wanita memang dia tak nak terima. Kan? Neraka banyak dipenuhi oleh wanita kerana kesalahan mulut. Pertama, neraka tu dia pelbagai jenis. Dia mengikut pelbagai jenis kesalahan. Dan antara kesalahan kuncinya daripada mulut. Kuncinya dari mulut. Dan tidaklah disebut tentang keseluruhan neraka itu banyak dipenuhi oleh wanita. Tak, bukan itu maksud hadis tu. Hadis tu bermaksud dalam banyak-banyak kesalahan mulut menjadikan wanita ramai masuk neraka. Dia tidak kata wanita memenuhi neraka kerana kesalahan mulut. Tak. Banyak-banyak kesalahan mulut akan sebabkan wanita ramai masuk neraka. Okey. Kalau kita perhati beberapa insiden yang melibatkan Nabi dan keluarga Nabi.
Antaranya insiden peristiwa Ifki. Kan, peristiwa Ifki. Cuba kita tengok dialog Aisyah pada Nabi dan mak bapak dia. Kan bila Nabi tanya, apa nama? Apa yang kau dah lakukan? Aisyah jawab, kalau aku kata aku tak buat dan Allah tahu aku tak buat, aku yakin korang takkan percaya. Dan kalau aku kata aku buat dan Allah tahu aku tak buat, aku yakin korang semua akan percaya. Teruk betul sangkaan korang ni. Yang dikata korang-korang ni siapa? Nabi dan mak bapak dia. Tu level wanita. Bila dia beremosi, dia tak kira siapa. Dia sebut aja, tak kira siapa depan dia. Dan menariknya, waktu dia sebut begitu, tidak ada pula ayat Quran keturun ataupun Abu Bakar kata, "Hei Aisyah, kau cakap depan Rasulullah. Hai Aisyah, itu Rasulullah." Tak ada. Tak ada. Kerana wanita, bila dia sudah beremosi, emosi dia akan terkehadapan. Dia tak kira siapa kat depan dia. Dia sebut. Malah setelah dia sebut semua itu, kan Aisyah sendiri mengaku, aku berpaling dari Nabi dan menghadap dinding. Kan macam isteri merajuk. Dah lah, tak nak dengar lah. Berpaling. Tuan-puan, apa hukum berpaling dari Nabi? Apa hukum berpaling dari Nabi? Haram kot. Allah murka kot. Orang kafir berpaling dari Nabi. Nabi tengah bercakap, mereka berpaling. Allah murka. Kan? Balasannya neraka. Tapi kenapa Aisyah tidak dikenakan semacam tu? Kan? Tapi cuba tengok lelaki. Apa yang suami Khawlah ni sebut? Dia sebut satu perkataan yang menyamai adat waktu tu berkait dengan zihar. Cuba tengok lelaki lain, dia boleh ke main-main perkataan talak ni? Tak boleh. Rupanya tuan-puan, beza antara wanita dan lelaki bila dia perlu jaga perkataan dia kerana apapun percakapan dia boleh bawa implikasi segera di dunia. Lelaki, dia perlu jaga mulut, jaga perkataan kerana apa yang dicakap boleh bawa implikasi segera di dunia. Terutamanya berkaitan dengan talak. Walau dia main-main, jatuh. Walau dalam bentuk gurau senda, jatuh. Tapi cuba perempuan cakap, talak. Talakkan aku. Tak berani kan? Talaklah kalau berani. Talakkan aku 1000. Perempuan bercakap tak ada apa-apa implikasi. Sebab itu untuk mengimbangi Nabi keluarkan hadis tu supaya wanita beringat. Ingat wanita, jangan suka tahu cakap je, dia ada consequences, ada kesan dan akibat di akhirat nanti. Di dunia tak ada kesan tu. Malah tak ada pun ayat Quran yang menegah wanita, jangan cakap macam tu, tak ada. Yang ada tegahan tentang percakapan ni pada lelaki. Sebab lelaki bila dia bercakap, dia ada kesan segera. Ya, sebab tu talak bukan pada tangan wanita. Talak bukan pada tangan wanita. Dan kita pun tak boleh nak suka-suka kata, setiap apa yang kita ucapkan tu doa. Tidak. Itu salah. Itu salah. Bukan semua yang kita ucap tu doa. Tak. Bukan.
Sebab berdoa dia ada tertib, cara dan kedudukannya. Setakat kita borak-borak tu tak, itu bukan doa. Itu bukan doa. So yang itu tentang khaulah. Kemudian ada lagi satu peristiwa sedang Khalifah Umar berjalan bersama dengan dia punya menteri-menteri, dengan wakil-wakil kedutaan. Umar pernah ditahan oleh khaulah di tengah jalan. Dia naik kuda tengah berjalan. Khaulah panggil Umar. Dan orang yang lain hairan, kenapa Umar boleh berhenti dan pergi jumpa dengan khaulah. Pergi jumpa dengan perempuan tua. Diorang tak kenal khaulah. Tapi dia cuma nampak ada perempuan tua panggil Umar. Umar turun dari kuda, pergi jumpa dengan perempuan tua tu, dan waktu tu perempuan tua tu bila Umar dekat, dia letak tangan dia atas bahu Umar. Itu nak menunjukkan betapa rapat dekatnya perempuan tu bercakap dengan Umar. Dia letak tangan dia atas bahu Umar dan dia cakap. Dia kata, Umar, aku kenal engkau ni sejak nama engkau Umair. Umair ni apa? Umar yang kecil. Aku kenal engkau ni sejak engkau kecil lagi. Lalu dia pun nasihat Umar begini dan begini. Habis saja dia nasihat, dia beredar dan Umar pun beredar. Lalu orang-orang dekat keliling Umar, tanya pada Umar, wahai Amirul Mukminin, engkau hentikan perjalanan lelaki Quraisy kerana perempuan tua tu. Dia bawa menteri-menteri kot. Dia Amirul Mukminin, bawa menteri-menteri, tengah berjalan dalam rombongan, Umar berhenti, yang lain kena berhenti lah. Dah presiden berhenti. So lelaki tu kata, ya Amirul Mukminin, engkau hentikan perjalanan lelaki Quraisy kerana perempuan itu. Umar kata, celaka engkau. Kau tahu ke siapa perempuan tu? Umar cakap macam tu, celaka engkau. Kau tahu ke siapa perempuan tu? Lelaki tu jawab, tidak. Umar kata, dialah perempuan yang Allah dengar keluhan dia dari atas 7 petala langit. Dialah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah, kalau dia belum settle apa yang dia nak bagi tahu aku sampai malam, aku takkan berpaling daripada dia hingga aku dengar apa yang dia nak mengadu pada aku. Kalaupun waktu solat tiba, aku akan laksanakan solat, kemudian kembali pada dia sampai dia selesai. Kira bayangkanlah tuan-puan, kalau aduan Khawlah Allah dengar, siapa Umar untuk tak dengar aduan Khawlah? Dan kita selalu kata, musuh masin mulut mak kita. Kalau apa yang mak kita pernah doakan kita, Allah makbulkan, kita tak nak dengar cakap mak kita. Sama je. Dahsyat. Cuma asar tersebut daif. Nilai dia lemah lah. Sebab terputus pada silsilah dia tu. Cuma apa pun, keberanian Khawlah untuk tampil bertemu dengan Nabi, nak menyelamatkan perkahwinan dia, sehingga Allah turunkan ayat khas untuk kes dia tu, itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan apa lagi yang kita boleh belajar? Bukankah Khawlah ini kita tak kenal?
sebelum peristiwa ni tak kenal pun siapa Khawlah. Tak kenal. Tapi kerana dia buat begitu, maka kita kita melihatnya sebagai Serikandi. Berapa banyak bila kita search dekat Google tentang Khawlah, ramai yang mengatakan dia Serikandi. Tapi realiti kehidupan dia merupakan orang susah. Susah tak susahlah, sebab nanti bila Allah tawarkan option bagaimana nak settlekan urusan zihar itu, bermula daripada Fatahrir Raqabah, dia argue balik pada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami hidup susah. Aku tahu suami aku tak ada seorang hamba pun. Macam mana dia nak bebaskan hamba?" Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kan, kalau tak ada hamba, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut. "Ya Rasulullah, suami aku tu dah tua. Jangan kata puasa 2 bulan. Puasa Ramadan pun kadang tak mampu." Dia jawab bagi pihak suami dia, punya dia faham tentang suami dia. Kemudian Nabi kata ada option seterusnya. "Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina." Kalau tak mampu, beri makan kepada 60 orang miskin. It'am bermaksud bukan to'am, lazimnya to'am kan. Dalam surah Al-Ma'un, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka tak nak bagi makanan orang miskin. It'am dalam bentuk makanan yang boleh meliputi 1 hari punya makan. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. Itu maksud it'am. So, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau tak mampu buat puasa, maka berilah makanan kepada 60 orang miskin. Khawlah jawab bagi pihak suami dia, "Ya Rasulullah, kami tak tahu dalam Madinah ni siapa yang lebih miskin daripada kami." Dia nak bagi tahu dia tak mampu, keluarga dia tak mampu nak buat. Lalu dalam kisah ni apa yang Nabi buat? Nabi tanya para sahabat, siapa yang ada kurma ke apa ke yang lebih, boleh tak bagi pada Khawlah agar dia boleh bantu suami dia untuk tebus zihar ni. Sampai macam tu punya susah. Begitu punya susah pun Khawlah kata, kalau aku bercerai dengan dia, kami akan mati kelaparan anak beranak. Habis selama ni dia hidup dengan suami dia tu, diorang makan macam mana? Diorang ni apa level? T20, M40, B40? Kalau sampai ke sudah untuk bayar, untuk tebus zihar ni pun, kafarah zihar, dia perlu menagih daripada Nabi, kalau boleh dikurangkan lagi. Apa status hidup dia selama ni? Dan pun begitu melalui kehidupan sukar, dia masih kata, orang itu suami aku dan aku masih sayang dia. Sedangkan hidup dia kadang merempat dan melarat. Ini level apa punya ketaatan isteri pada suami ni? Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Tu level Khawlah. Level Khawlah. Dan menariknya, Allah mulakan ayat ini dengan ayat pertama tu dengan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Apa maksud qad sami'allah? Sungguh Allah telah mendengar. Telah mendengar. Itu fi'il apa? Itu fi'il apa tu? Madhi. So, bila kata telah mendengar, Allah indicates bahawa Allah sudah lama tahu
tentang kehidupan, kesukaran hidup. Khawlah. Ha. Bukan bermaksud qad sami'a tu bukan bermaksud hanya waktu dia mengadu tu. Tak. Allah sudah lama tahu. Allah sudah lama dengar rintihan-rintihan dia, kesusahan kesukaran dia hidup bersama dengan suami dia. Sudah lama tahu. Tinggal lagi Allah tunggu. Engkau kembali pada Allah atau tidak? Allah tutup ayat tu dengan innallaha sami'un basir. Allah dengar apa aduanmu dan Allah lihat memek mukamu, Allah lihat perlakuan suamimu, Allah lihat semuanya. Innallaha sami'un basir. Allah lihat bagaimana Nabi melayanmu. Allah lihat semuanya. Innallaha sami'un basir. Ayat pertama ni kita sudah banyak boleh belajar tuan-puan. Tentang kadang-kadang kita rasa penderitaan kita ni. Kitalah paling menderita. Ramai dan orang tak pernah faham tentang penderitaan kita. Sedangkan Allah mulakan ayat ini dengan qad sami Allah. Allah telah lama tahu dan telah lama dengar. Apa bisikan hati kita. Apa yang kita rasa. Terutamanya berkaitan dengan penindasan-penindasan dalam perkahwinan. Dan menariknya, Allah highlight qaulal allati wanita. Sebab lazimnya yang beremosi ialah wanita. Saya terkejut semalam bila borak-borak dengan isteri. Ada satu momen dalam hidup dia, dia kata waktu tu dia rasa sangat sedih. Saya tak tahu. Tak sengaja tercakap semalam. Waktu kami baru kahwin, ialah masing-masing baru jawatan dalam awam ni. Gaji tu ada. Bukan nak kata tak cukup, tapi gaji masing-masing tu cukup-cukup. Maksud cukup-cukup tu mungkin kami tak tahu nak handle lagi, kan masih muda. Jadi tak tahu nak menyusun lagi perjalanan gaji tu. Dia kata ada satu masa tu dia outstation duduk dengan kawan dia dekat bilik. Lepas tu malam tu kawan dia dapat call daripada suami. So antara perbualan dia tu yang dia dengar, suami dia tanya, ada duit tak tu, cukup tak? Lepas tu isteri saya kata, waktu tu yang masuk dalam selimut, rasa macam nak nangis je. Punya sedih. Dah lah suami tak call. Dan tak pernah tanya pun, duit cukup ke tak. Saya terkedu. Tuan-puan, dia punya simpan cerita tu. Tak pernah cerita. Dia punya simpan cerita tu. Dan sekarang Allah bagi tahu, qad sami Allah. Allah telah lama dengar rintihan. Dan apa yang kau rasa? Ya, mungkin kita tak pernah cakap dengan suami kita. Tak pernah cakap dengan siapa-siapa pun. Tapi yakinilah, Allah tahu. Allah tahu. Dahsyat. Dan kalau begitulah Allah memperkenalkan diri dia kepada kita di awal ayat ini. Yang Allah nak kita buat apa? Wa tashtaki ilallah. And she directs her complaint. Dia merayu terus pada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Asalnya jidal, tapi dia menjadi tahawurakuma, dialog. Ada satu ketika Nabi stick pada pendapat dia. Nabi merasa, kau kena ikut kata Nabi. Tapi haulah keep on argue kan. Asalnya jidal, dia bertukar jadi tahawurakuma, hiwar. Nabi on the top position. Dan Allah kata innallaha sami'un basir.
Oi, dahsyat tuan-puan. So daripada ayat pertama ini, dan kita mengimani ayat pertama ini, yakinilah bahawa Allah sentiasa dan telah lama mendengar apa pun yang kita bisikkan dalam hati kita. Okey. Kita mula tadi pukul berapa? Pukul 8 kan? Dah 9. Okey, dalam masa setengah jam ni. Kita habis pukul berapa ni, moderator? 10, 9, 11, 9:30. 9:30. Okey, 9:30. So untuk 4 ayat pertama ni kita berpada dulu dengan itu sebab saya nak masuk terus tentang gambaran surah Mujadilah. Gambaran surah Mujadilah. Tadi kita dah bahagikan kepada 7 bahagian. Kita dah bahagikan kepada 7 bahagian. Bahagian pertama ayat 1 hingga 4. Dia punya tema dan isi dia adalah tentang bagaimana Allah melihat ikatan perkahwinan itu ialah sebagai ikatan yang mulia. Ikatan perkahwinan itu sebagai ikatan yang mulia. Dan ikatan ini hanya boleh dipandang mulia dan berharga. Mulia dan berharga. Dipersyarat apa? Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Ikatan perkahwinan ni adalah ikatan yang sacred, yang Allah gelar sebagai mitsaqan ghalizah. Dan hanya orang beriman dengan Allah dan Rasul yang boleh melihat ikatan perkahwinan sebagai ikatan yang mulia dan perlu dimuliakan. Dia berbeza dengan ikatan yang lain. Itu basically apa yang ada pada ayat 1 hingga 4. Tentang kemuliaan ikatan perkahwinan itu. Bahagian kedua ayat 5. Ini jis dia adalah tentang orang-orang yang melawan. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Orang-orang yang melawan pasti akan kecundang. Orang-orang yang melawan, haddu ni melawan, dia pasti akan kecundang. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mereka akan kubitu? Dia tak keluar pula dia punya translation. Kubitu. Kubitu maksudnya apa? Kehinaan, ditimpa kehinaan. So orang-orang yang menentang, melawan ini, dia pasti akan kecundang. Walil kafirina azabun muhin. Mereka akan kecundang. Itu fasa yang kedua. Fasa ketiga ayat ke-6 ini tentang hari kebangkitan. Yauma yab'atsuhumullah. Hari di mana kamu dibangkitkan. Tentang hari kebangkitan. Itu fasa yang ketiga. Dan pada ayat ini Allah sebut wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah melihat segala sesuatu. Allah menyaksikan segala sesuatu. Kenapa? Kerana ikatan perkahwinan adalah ikatan yang sacred. Bagi yang melampau, yang melawan, dia pasti akan kecundang. Dan tiba hari kebangkitan nanti, Allah akan jadi saksi terhadap apa yang dia buat terhadap ikatan perkahwinan. Okey. Kemudian, fasa keempat. Ini tentang najwa. Ma yakunu min najwa.
Najwa ni apa? Perjumpaan rahsia. Perjumpaan rahsia. Dan pada fasa keempat ini Allah mulakan dengan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bagi tahu Allah bersama dengan setiap perjumpaan rahsia. Allah bersama dalam setiap perjumpaan, terutamanya perjumpaan-perjumpaan rahsia. Bila sebut najwa rahsia, sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3. So, dalam perjumpaan rahsia ni dia banyaklah dia punya rancangan-rancangan tu. Kalau setakat 2 orang tak jadi. Dia kena 3. So Allah bagi tahu dia bersama dengan dalam setiap perjumpaan rahsia. Dan lazimnya perjumpaan rahsia ni dia yatanajawna bil ithmi wal udwana wa ma'siyatir rasul. Dia menjurus kepada maksiatir rasul atau permusuhan atau ada dosa-dosa ni semua, dosa-dosa ni. Dia bermula daripada ayat 7 sampai 13. So lazimnya perjumpaan rahsia ini dia isi kandungan itulah. Isi kandungan itu. Dan kalau tengok ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 7 ayat kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 ayat. Daripada 7 ayat, kita tengok ayat pertama 7 dan ayat ke-13. Ayat pertama tadi Allah bagi tahu di setiap perjumpaan rahsia itu Allah ada bersama mereka. Ayat 7. Manakala ayat 13, ayat penutup diakhiri dengan perjumpaan bersama Rasul. Tu ayat 13. Cuba tengok ayat 13 apa maksud dia. Adakah kamu takut kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu menghadap Nabi? Tu perjumpaan dengan Nabi. So, ayat 7, Allah bersama mereka yang buat perjumpaan rahsia. Dan ayat 13, perjumpaan itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So susunan tu menarik. Di atas Allah bersama, di bawah bersama dengan Nabi. Dan daripada 7 ayat, cuba tengok ayat di tengah-tengah. 7, 8, 9. Kemudian 13, 12, 11. Ayat tengah-tengah nombor berapa? 10. Cuba tengok ayat 10. Innaman najwa minasyaitan. So secret meeting ini dia adalah kelolaan syaitan. Satu, kalau nak buat meeting, jangan buat meeting rahsia. Umumkan, kami ada perjumpaan, jom kita buat mesyuarat agung tahunan. Jangan dalam mesyuarat ada mesyuarat atau luar mesyuarat ada mesyuarat lain. Jangan ada sebelum mesyuarat ada mesyuarat kecil. Perjumpaan rahsia. Sebab itu dia seperti ayat 10, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya perjumpaan rahsia semacam itu
datangnya dari syaitan. Dan kadang kita kadang kan ada klik-klik, ada grup-grup tu, grup ni, grup tu. So jangan risau kalau kita tidak dilibatkan dalam perjumpaan-perjumpaan rahsia ni. Jangan risau. Kenapa? Apa nak risau? Sebab Allah bersama dengan mereka yang sedang merancang tu. Allah dengar apa yang mereka rancang. Allah tahu apa yang mereka rancang. Dan kalau apa yang mereka rancang melibatkan kita, orang beriman, Allah pelihara. So tak payah sibuk tentang orang discuss sana, sosek-sosek. Tak payah sibuk. Allah tahu dan Allah ada bersama dalam perbincangan tu. Malah Allah kata apa? Walaisa bidarrihim syai'an illa biidnillah. Apa yang mereka rancang tu tidak membawa apa-apa mudarat kepadamu pun jika Allah tak izinkan. Kecuali kalau Allah izinkan. Dan prinsip orang beriman, dia tidak buat perjumpaan-perjumpaan rahsia ni tak. Prinsip orang beriman, kalaupun orang buat pada dia, Allah kata apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman bertawakal pada Allah. So selesai tak masalah kita kalau kita ada puak-puak dalam pejabat? Settle. Orang beriman tak pernah nak sibuk tentang apa pun orang lain bincangkan. Sebab orang beriman kekal dinasihatkan oleh Allah untuk berserah dan bertawakal pada Allah. Gitu. So apa lagi yang orang beriman perlu buat? Tafassahu fil majalis. Buka majlis tu supaya orang lain boleh masuk. Renggang-renggangkan. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Dan kalau Nabi arahkan, kalau disuruh okey, beransur, beredar, tak perlu jumpa siapa-siapa, terus balik rumah. Wa idza qila lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Sebab ada beza orang yang takut. No, ada beza orang yang tahu hukum dengan orang yang tak tahu hukum. Ada beza orang yang kenal Allah dengan yang tak kenal Allah. Ada beza orang yang tahu tentang akhirat dengan yang take for granted tentang akhirat. Kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. So itu tentang yang keempat. Fasa yang keempat. Fasa kelima daripada ayat 14 hingga ayat 19. Dari 14 hingga 19. Dan fasa kelima ini walaupun kelihatan panjang, tapi dia punya gist dia pendek. Siapa yang melawan, dia akan dapat kehinaan. Itu je. Untuk fasa kelima ni. Sorry, belum. Bukan. Salah tengok pula. Fasa kelima ayat 14 hingga 19. Bila berkawan dengan orang yang Allah marah, Allah larang berkawan dengan orang yang Allah marah. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Allah tak nak kita berkawan dengan orang yang Allah marah. Sebab apa jadi pada orang yang Allah marah ni? Pertama, a'addallahu lahum azaban syadida. Ayat 15. Allah janjikan kepada mereka azab yang teruk, yang dahsyat. Dan orang yang Allah marah ni selalu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai
Ittakhadhu aymanahum junnah. Perangai siapa ni yang menjadikan sumpah sebagai perisai? Ya betul, munafik. 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 Malah fasaddu an sabilillah. Dia cuba untuk halang orang-orang beriman dari jalan Allah. Malah orang yang Allah marah ini, harta dan anak tidak dapat membawa apa-apa keuntungan kepada mereka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah 14 hingga 19. Dan kemudian mereka nanti dibangkitkan dalam bentuk macam mana? Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Dan di hujung Allah kata apa? Mereka khasirun. Mereka rugi. Mereka rugi. So, jangan berkawan dengan orang yang Allah marah. Ayat 16, dia menjadikan sumpah itu sebagai perisai. Dan ayat 17, harta dan anak tidak berguna. Itu peringatan demi peringatan. Berulang kali Allah datangkan bentuk dan ciri-ciri yang Allah tak suka dan Allah marah. Kemudian ayat 20 dan 21, yang ke-6, ayat 20 dan 21, ini tentang orang-orang yang melawan akan dihina. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulah. Sama macam ayat 5. Yang melawan akan kecundang kalau di atas, yang di bawah. Yang melawan akan azallin. Azallin ni hina. Kubita tadi pun hina. Tapi azallin dia hina. Azallin ni ada maksud dua. Pertama, dia lawan bagi qawi. Yang kedua, dia lawan bagi aziz. Senang nak ingat. Azallin ni maksud dia ada dua. Pertama, dia lawan bagi qawiyun. Perkataan lawan bagi qawiyun, dia lemah. Dia powerless. Dan yang kedua, azallin, lawan bagi aziz. Maha berkuasa. Dan dia maha hina. Dia jadi hina. Dan pasal yang ketujuh adalah tentang orang beriman takkan bersekongkol dengan musuh Allah. Orang beriman takkan bersekongkol dengan musuh Allah. Walaupun orang itu ialah bapa mereka, atau anak lelaki mereka, atau saudara lelaki mereka, atau kerabat lelaki mereka, atau ashiratahum, kawan-kawan lelaki mereka. Kenapa semua lelaki? Kenapa tak abauhum wa ummahatuhum au abnaahum au nisauhum au ikhwanahum au akhawatuhum? Kenapa tak ada perempuan kat situ? Kenapa semua lelaki? Kerana lelaki sifat utamanya ialah dapat memberi perlindungan. Sifat utama lelaki dapat memberi perlindungan. Allah tak nak kita berkawan. Orang beriman jangan bersekongkol dengan musuh Allah. Jangan minta perlindungan pun. Kenapa nak kawan dengan diorang? Tu. Sebab siapa yang berani buat macam ni, terutamanya orang Mekah, orang Madinah,
orang Muhajirin dan Ansar yang terus putuskan hubungan dengan ahli keluarga dia yang lelaki, dan tentu dia akan di pulau. Kan? Dan tentu dia akan di pulau. Allah kata apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang jenis macam ni yang sanggup putuskan hubungan dengan mereka yang boleh bawa benefit pada dia, sanggup putuskan hubungan dengan lelaki-lelaki yang boleh lindungi mereka, Allah akan catat, akan engrave, akan tulis dalam hati mereka, orang ni beriman. Sanggup putuskan hubungan, Allah akan tulis dalam hati dia, orang ini beriman. Malah dia akan dibantu. Wa ayyadahum biruhim min. Dia akan dibantu dengan roh dari Allah. Maksud roh dekat sini pelbagai. Ada yang kata roh ni malaikat Jibril. Ada yang kata roh di sini bermaksud Quran. Ada yang kata roh itu, rohnya itu dibersihkan. So Allah bantu. Spiritualnya disegarkan, dibugarkan. Dan penutupnya Allah kata, ulaika hizbullah. Mereka inilah puak Allah. Mereka inilah puak Allah. Sekejap. Cuba perhati ayat 10 tadi yang dekat tengah-tengah tadi tu. Ayat 10 kat tengah-tengah. Fasa yang keempat. Fasa yang keempat. Kejap. Dekat mana? Dekat mana ya? Jangan buat mesyuarat, jangan buat meeting rahsia syaitan berada. Oh, ni. Apa nama? Fasa yang kelima. Dekat hujung. Dekat sini ada hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Tu antara anchor yang Allah letak. Di bawah sekali ada Hizbullah. Kan dekat Lebanon tu sebut dia lah Hizbullah. Ni ada Hizbus Syaitan. Ada Hizbus Syaitan. Okey. Itu round pertama. Kita nak tahu fasa-fasa dia. Sekarang kita masuk round kedua. Apa hubungan antara fasa-fasa ni? Dia ada 7 fasa. 1, 2, 3, 4, 5 dan 5, 6 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sekarang kita nak tengok fasa pertama dan fasa ketujuh. Apa kaitannya? Fasa pertama Allah sebut tadi tentang ikatan mulia, perkahwinan, ikatan mulia. Dan pada fasa pertama itu juga Allah ada letak ayat zalika litu'minu billahi wa rasuli. Orang beriman akan memuliakan ikatan ni. Orang beriman akan memuliakan ikatan ini. Dan pada fasa terakhir, fasa ketujuh, kaitannya ialah ada ikatan yang mesti diputuskan. Walaupun sebelum tu, walaupun dalam tu ada ikatan dengan bapa, ikatan dengan anak, ikatan dengan adik-beradik, ikatan dengan kawan-kawan. Tapi ikatan itu mesti diputuskan kerana ikatan dengan Allah lebih utama. Kalau tadi orang beriman akan memuliakan ikatan, sekarang jika dia berani putuskan ikatan tu kerana Allah, maka Allah akan letak iman dalam hati dia. Allah akan tulis iman dalam hati dia. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Tas sebut tentang iman, orang beriman. Di bawah sebut tentang iman. Fasa kedua, ayat 5
Dan fasa ke-6 ayat 20 hingga 21. Kedua-duanya tentang orang yang melawan. Bagaimana kita buat pun, apa pun helah yang kita buat, kalau tujuannya untuk melawan Allah dan Rasul. Kedua-dua ayat tu dimulakan dengan innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Melawan Allah dan Rasul, sama ada dia akan kecundang atau dia akan hina. Dia akan menjadi hina. Siapa pun melawan Allah dan Rasul, jangan risau, mereka akan kecundang dan mereka akan powerless, hina, lemah. Pada mereka ni mungkin kita boleh sebut lemah. Gitulah kot kan. Seterusnya fasa ketiga dan fasa kelima. Fasa ketiga dengan fasa kelima. Fasa ketiga Allah ingatkan kita ayat 6. Allah ingatkan kita tentang hari kebangkitan. Ayat ke-6. Wa yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Allah akan bangkitkan kita semua. Allah akan bangkitkan kita semua. Dan pada fasa kelima, Allah beritahu apa yang bakal terjadi pada sesetengah manusia di hari kebangkitan. Ada yang dapat azab yang pedih kerana suka bermain sumpah. Nyata pada hari kebangkitan itu harta dan anak tidak berguna. Ada yang digolongkan dalam golongan puak-puak syaitan. Itu apa yang berlaku pada hari kebangkitan. So fasa 3 dan fasa 5 berkaitan dalam bentuk begitulah. Hari kebangkitan dan apa yang berlaku pada hari tersebut. Dan surah Mujadilah memberi penekanan terhadap fasa yang keempat sebab dia berada di tengah-tengah. Tentang najwa. Tentang secret meeting. Perkahwinan boleh musnah dengan secret meeting pihak ketiga. Kan? Negara boleh musnah dengan secret meeting. Sebab secret meeting ini di tengah-tengahnya itu siapa? Syaitan. Syaitan. Lalu bila kita lihat, kita cuba nak elak secret meeting itu. Sebab ternyata keburukan lebih berbanding kebaikan. Namun kalau kita boleh kekal mendatangkan kebaikan dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasul, itu tak jadi masalah. Tapi bila kita buat secret meeting ini, ketahuilah dia dipelopori oleh syaitan. Dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama dengan orang yang buat secret meeting ini. Dan penekanan juga diberi kepada di dalam ayat 10 adalah tentang wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam pada syaitan mempelopori secret meeting ini, jangan risau kerana orang yang bertawakal pada Allah tidak akan diapa-apakan, malah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. So demikian sedikit serba ringkas tentang surah Mujadilah. Surah yang relatifnya hanya ada 22 ayat. Namun dia bawa mesej yang besar tentang bagaimana kita melihat adanya ikatan-ikatan yang perlu dimuliakan, terutamanya ikatan perkahwinan dan ikatan persaudaraan. Namun bila dia melibatkan hak Allah, maka dahulukanlah hak Allah.
Cuma soalan terakhir daripada saya ialah kenapa um, kenapa sampai begitu sekali option yang Allah beri berkaitan dengan zihar ni. Apa optionnya tadi? Bebaskan hamba atau puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain, berturut-turut, atau beri makanan kepada 60 orang miskin. Kenapa begitu dahsyat? Dia punya kafarah, dia punya yang perlu dibayar sebelum hubungan suami isteri itu dapat diteruskan seperti biasa. Why? Kerana cubaan suami untuk mengharamkan sesuatu yang Allah dah halalkan. Itu poin penting. Malah konsep itu, cubaan untuk mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, itu nanti penjelasannya dalam surah Tahrim. Dalam surah Tahrim. Bagaimana Allah terus tegur Nabi tanpa tunggu ketika Nabi dalam rangka nak ambil hati isteri. Nabi cuma kata, okeylah yang. Abang tak minum dah madu. Allah terus tegur. Lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan? Ikatan perkahwinan adalah satu bentuk ikatan yang Allah transfer. Daripada haram, Allah jadikan halal. Sekarang ada lelaki yang cuba nak haramkan status halal itu dengan ungkapan zihar. Allah murka. Suatu kes ini Allah highlight dalam dan dijadikan case study dalam surah Mujadilah. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Masya Allah, subhanallah. First time dapat dengar kupasan yang macam ni Ustaz. Alhamdulillah, besar ya panduan yang Allah tinggalkan ni, dengan kisah-kisah yang tersendiri menjadikan kita, terutamanya wanita, supaya lebih kenal diri dan jadi smart lah macam kaulah ni kan. Begitu. Dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nazri dan semua sahabat-sahabat atas timbaan ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita semua kekuatan dan semangat untuk menimba ilmu dan mengamalkannya. Saya kira very punch lah surah ni juga rupanya, sebab nak Allah engrave iman dalam hati tu is not easy ya Ustaz. Tapi ujian yang ada tu, maksudnya macam contoh secret meeting ke, apa ke yang jadi, sebenarnya last kalau kita betul-betul bertakwa, dia punya Allah engrave iman tu, dan Allah beri perlindungan, kira settle lah kan Ustaz kan. Apa jadi pun kita dengan Allah tu kuat, yang lain consider settle. But it's not easy as that kalau kita tak ada ilmu dan keyakinan yang benar-benar mantap. Masya Allah, alhamdulillah. Ayat yang lain Allah pernah sebut ulaika kataba ala qulubihimul iman. Allah tulis atas hati. Tapi kali ini Allah tulis di dalam hati. Itu sesuatu yang menarik untuk kita fikirkan. Masya Allah. Dahsyat. Alhamdulillah, insyaAllah ada rezeki kita semua boleh telusuri lagi surah-surah ni, terutamanya yang surah-surah yang kita jarang belajar. Terima kasih sekali lagi diucapkan Ustaz Nazri. Kami semua doakan semoga Ustaz berterusan berkongsi pengetahuan yang kami sendiri kadang jarang nak dapat knowledge yang begini. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Boleh? Zihar ni Ustaz, adakah ia hanya tertumpu jika suami menyamakan isterinya dengan ibunya? How about dengan mahram-mahram yang lain seperti adik-beradik perempuannya? Sama. So, sama hukum ziharnya juga? Sama hukum ziharnya.
Cuma. Kerana zihar ini ialah adat kebiasaan masyarakat Arab. Kita pula di sini Jawa. Kan lain budayanya, bahasanya, adatnya. Kadangkala di Nusantara ni kita bukan bermaksud mahu menjauhkan isteri daripada kita. Tatkala kita sebut, muka awak ni miriplah dengan mak saya. Kan? Tujuan kita sebut macam tu untuk apa? Untuk kita puji. Untuk kita menaikkan dia punya self-esteem. Bukan niat untuk menjauhkan dia ataupun tidak mahu menggauli. So, rupanya perkataan-perkataan yang mirip zihar di alam Melayu bermaksud mahu memuji isteri. Awak masak sedap tak tumpah macam tangan mak saya. Itu kan bentuk pujian. Sebab walaupun bentuk semacam itu hampir sama ucapan dengan zihar, tetapi dia akan kembali kepada maksud si pengucap tu. Dia ungkapkan tu tujuannya apa? Untuk memujikah atau untuk menggantung isteri tanpa tali? So kalau apa yang kita dengar suami kita sebut samsot macam benda ni, tanya balik dia, abang maksud apa ni? Mau puji saya kah? Mau gantung saya tanpa tali? Kalau gantung saya tanpa tali, kita pergi mahkamah. Kalau mau puji, okey. Ini bukan zihar. Nah, kalau begitu buat sama suami, tungkal tu suami. Tak berani saya mau ulang lagi benda macam tu. Tungkal bahasa Brunei, terkedu. Fabuhital ladzi suami. Kalau dalam Baqarah tu, fabuhital ladzi kafar. Raja Namrud tu terkedu kan. Sebab budaya Arab, tanda dia tu dia tak nak dah dekat isteri. Tapi budaya kita berbeza. Sebab tu perkataan-perkataan semacam ini perlu disahkan di mahkamah. Kalau berlakulah pergaduhan, dia sebut begitu, perkataan tu perlu disahkan di mahkamah, biar mahkamah tentukan adakah ini jatuh dalam zihar atau jatuh dalam talak atau bagaimana. Begitu. Ustaz, Actually zihar is worse than talak, Ustaz. Betul. orang Arab zaman sekarang budaya ni masih ada ke Ustaz? Ikutlah masih ada jahiliah punya. Sebab budaya ini memang berterusan. Memang ialah orang Arab ni pun dia punya emosi boleh tahan juga. Yang tahu mengawal emosi, pandai menyimpan emosi ni Melayu je. Masyarakat lain tak pandai. Dia kalau dia beremosi tu nampak, dia marah tu nampak, dia tunjuk. Melayu je boleh senyum depan. Konon-konon tak marah, tapi dalam hati bengkak je. Itu ada pro dan cons lah. Cuma kalaulah dia sudah menjadi budaya semacam itu, itulah antara puncanya Allah turunkan surah Mujadilah ni untuk mengkritik budaya teruk masyarakat Arab, dan saya yakin dia diwarisi sampai ke saat inilah, sampai ke saat ini. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi Ustaz, boleh? Sikit. Pasal Najwa apa semua tu, bisikan-bisikan tu yang berada dalam majlis Nabi apa semua tu, adakah maksud ayat ni ditujukan kepada orang-orang munafik? Okey. Latar belakang Najwa ni begini. Kerana orang munafik ni dia rasa tersisih. Kerana dia rasa tersisih, dia sendiri rasa tersisih. Sedangkan orang lain tak rasa macam tu pun. Sebab dia kan berbolak-balik hati ni nak beriman, tak beriman, nak beriman, tak beriman. Lalu, apa tindakan diorang? Diorang konon-konon orang paling sibuk, paling rapat dengan Nabi. Asal Nabi keluar daripada rumah, dioranglah pergi kerumun 2-3 orang dengan Nabi, konon-konon macam bincang sesuatu. Sedangkan tak cakap apa-apa pun.
Sedangkan tak cakap apa-apa pun. Kono-kono rapat dengan Nabi. Orang-orang penting lah. Macam orang-orang penting. Kono macam pegawai khas macam tu. Ngikut Nabi ke mana-mana. Jadi sahabat-sahabat yang berkeperluan, diorang rasa macam terhalang untuk jumpa dengan Nabi. Mungkin diorang ada sesuatu yang secret. Macam Haulah ni, sesuatu yang private nak bagi tahu pada Nabi. Tapi bila orang munafik buat macam tu, chances untuk diorang nak rapat dan jumpa tu kurang. Sehinggalah dalam surah ini Allah ada sebut tentang satu peraturan baru. Siapa nak jumpa Nabi kena sedekah. Peraturan baru. Siapa nak datang jumpa Nabi kena sedekah. Dan peraturan ini berlangsung sekejap je. Ada yang kata sehari, ada yang kata seminggu, ada yang kata pagi turun ayat, petang dimansuhkan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang munafik dah tak nak dah buat benda tu. Sebab diorang sangat sayang duit dan ringgit. Nama nak bersedekah, memang tak lah. Nak jumpa Nabi pun kena sedekah. Tak apalah. Korang je lah jumpa. Yang sempat mengamalkan ayat ni sebelum hukum tu dimansuhkan, Ali. Dia sedekah 1 dinar ke 10 dinar semata-mata nak jumpa dengan Nabi. Lepas dia buat tu, ayat ni dimansuhkan hukum dia. Ayat tu dikekalkan, hukum ini dimansuhkan. Bayangkan tuan-puan, kalau hukum tu kekal sampai sekarang, tuan-puan nak bercakap dengan saya, Imam Masjid Negara, kena sedekah dulu. Paling kurang 5,000 pada fakir miskin dekat keliling. Berapa ramai orang sanggup? Kan. So, begitulah latar belakang ayat ini. Najwa itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Malah waktu Nabi tengah buat majlis-majlis taklim ke, majlis-majlis ilmu, diorang duduk dua orang, 3 orang, soksek kat belakang. Tu yang arahan, siapa-siapa yang datang kemudian, tolong masuk dekat celah-celah diorang tu supaya diorang tidak mengganggu kuliah Nabi. Fafsahu tu, beri ruang. Jauh-jauh sikit, jarak-jarak sikit. Jangan duduk kelompok-kelompok macam tu. Gitu. So kalau kita faham ayat tu, bila kita masuk majlis, tolong jangan duduk dekat kita punya klik sahaja. Mingle around, berbual-berborak dengan orang lain. Bina silaturahim, bina connection yang lain. Ini asal pergi majlis, cari muka yang kita kenal. Situ. Suka-suka. Allah tak nak macam tu. Wallahu a'lam. Okey, Alhamdulillah. Ada soalan lagi ke? Tapi saya tertiba macam nak tertanya Ustaz, banyak ke dalam ayat Quran hukum dimansuhkan, ayat dikekalkan? Adalah beberapa tempat. Okey. Ada beberapa tempat dekat surah Nisa ada, dalam surah Baqarah pun ada, dalam surah ni pun ada. Okey. Sengaja dikekalkan ayat itu supaya kita menghargai nilai sejarah yang berlaku. So bila tahu rentetan sejarah tu, kita akan lebih hargai hukum semasa yang berlaku. Gitu. Okey, baik. Okey, Alhamdulillah, syukur. Jika tiada soalan lagi, sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Nazri atas kupasan perkongsian yang sangat-sangat wow lah. Semoga dengan surah ini menjadikan kita semua semakin strong untuk meneruskan kehidupan sehingga kita dapat melihat wajah Allah di syurga nanti. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada siri kedua. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tidur. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Syahzad. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakillah khairan Cik Syahzad. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Wassalamah.